Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi, kemerdekaan adalah merupakan suatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada umat manusia di atas muka buminya ini. Namun begitu, nikmat kemerdekaan ini bukanlah dapat dirasai sepenuhnya oleh semua golongan manusia. Justru kita dapat melihat bagaimana sesetengah negara dijajah oleh kuasa asing, seperti mana yang berlaku di negara Palestin. Kita juga dapat melihat bagaimana sesetengah kelompok manusia dihalau dan diusir daripada tanah air mereka sendiri, seperti mana yang berlaku kepada umat Islam Rohingya. Bahkan kita juga dapat melihat bagaimana setengah manusia pada hari ini dijadikan sebagai hamba yang diperdagangkan oleh orang lain demi mengawal keuntungan duniawi. Kesemua perkara ini menzahirkan tentang setengah umat manusia tidak dapat merasai nikmat kemerdekaan seperti mana yang kita semua rasai di tanah air tercinta ini. Kemerdekaan sebagaimana yang selalu difahami oleh masyarakat kita adalah kebebasan daripada penjajahan kuasa asing. Kerana itulah kita dapati saban tahun seluruh rakyat di negara ini meraihkan sambutan hari kemerdekaan setiap kali menjelangnya tarikh 31 Ogos. Persoalannya, adakah memadai sekadar itu kemerdekaan yang dimaksudkan di dalam Islam? Jelasnya, Islam sebagai agama yang berasaskan ketauhidan telah datang untuk membebaskan manusia daripada penghambaan kepada sesama makhluk, kepada penghambaan hanya kepada Allah SWT. Justru kemerdekaan yang hakiki adalah apabila manusia hanya mengikut petunjuk dan menyerahkan jiwa sepenuhnya kepada Allah SWT. Hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan, maka darah dan harta mereka terpelihara, melainkan dengan hak Islam dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah." Sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara dan saudari, Islam tidak pernah menghalang kebebasan manusia. Sebaliknya, kebebasan itu mestilah digunakan sebaiknya untuk mencari keredaan Allah SWT. Oleh kerana itu, orang-orang yang cuba membebaskan diri daripada tuntutan-tuntutan Islam, pada hakikatnya bukanlah mereka itu mendapat kemerdekaan. Sebaliknya, mereka lah golongan yang sentiasa diperangi oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Persoalan kemerdekaan pada hari ini bukan sahaja mengenai pembebasan dari penjajahan kuasa asing, tetapi yang lebih utama adalah persoalan mengenai kemerdekaan minda dan pemikiran. Khasnya pemikiran umat Islam itu sendiri. Ini kerana setelah 65 tahun kemerdekaan negara ini dikecapi, masih terdapat di kalangan masyarakat kita yang rosak akhlaknya. Masih ramai masyarakat kita yang mengagungkan budaya hidup songsam. Bahkan sebahagian umat Islam pada hari ini di pelbagai lapisan dan peringkat masih lagi dijajah minda dan pemikiran mereka yang dipelopori oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Sidang pendengar, kemerdekaan yang sebenarnya bagi setiap individu Muslim pada hari ini adalah apabila mereka dapat membebaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu yang merosakkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Selagi mana pemikiran kita masih terarah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, bermakna kita belum lagi mencapai kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Oleh itu, sempena sambutan hari kemerdekaan pada tahun ini dengan kalahnya keluarnya British dan berakhirnya penjajahan Barat ke atas tanah air kita, marilah kita mengisi kekosongan tersebut dengan Islam yang hakiki, menyeluruh dan sempurna. Marilah kita bina kembali jiwa dan pemikiran umat kita yang telah lama dijajah dan diubah. Moga Allah SWT memelihara umat kita dari segala mara bahaya jiwa dan raga yang datang dari luar dan dalam. Sekian tamat tazkirah ringkas tentang kemerdekaan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.